Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Aliasmina binti Muhammad Hamdan dari PISMP Pendidikan Islam 1 Ogos 2023 akan mempersembahkan persembahan PMK 3223 Pengajian Ilmu Akidah yang bertajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi di sini dalam pembentangan saya pada hari ini akan ada berkaitan dengan definisi Ahli Sunnah wal Jamaah, pembahagian kelompok, manhaj dan prinsip. Baiklah, kita teruskan lagi dengan apakah yang dimaksudkan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, dari segi istilah, Ahli Sunnah wal Jamaah berasal daripada dua patah perkataan yang diambil daripada As-Sunnah wal Jamaah. Apakah yang dimaksudkan As-Sunnah dan wal Jamaah? As-Sunnah dan Al-Jamaah bermaksud golongan yang mengikuti pegangan Nabi Muhammad SAW atau mengikuti jalan hidup baginda SAW dan jemaah para sahabat, terutama dari golongan Khulafa' Ar-Rasyidin yang didiki oleh baginda sendiri, iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah meliputi ajaran Islam mengenai akidah, syariah, akhlak yang dibawa semenjak zaman Nabi Muhammad SAW lagi serta para sahabat baginda SAW. Okey. Jadinya ajaran agama tu dibawa oleh Nabi dan dibawa kepada para sahabat dan diteruskan kemudiannya. Baiklah, setelah memahami apakah yang dimaksudkan definisi secara ringkas seperti itu, kita akan lihat definisi ahli sunnah menurut beberapa pandangan. Jadi salah seorang pandangan ialah menurut tokoh As-Safarini Al-Hanbali mengatakan maksud ahli sunnah wal jamaah iaitu ahli sunnah wal jamaah terdiri daripada tiga kumpulan utama. Siapakah tiga kumpulan utama tersebut? Yang pertama iaitu Ath-Thariyah yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua pula Al-Asyairah iaitu dipimpin oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Dan yang ketiga Al-Maturidiyah yang dipimpin oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Jadi ketiga-tiga pemimpin ini adalah daripada golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan antara ciri-cirinya, ketiga-tiga kumpulan ini berpegang pada prinsip yang sama dalam akidah dan tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Jadi, mazhab Asy'ariyah pula merupakan mazhab utama dalam akidah yang diamalkan oleh majoriti umat Islam, yang disebut sebagai Sawadul Azam, iaitu kumpulan majoriti yang berpegang dengan jalan Rasulullah di akhir zaman. Maksudnya sehingga hari ini mazhab Asy'ariyah masih digunakan sebagai mazhab utama, termasuklah di Malaysia. Okey, itu adalah daripada pandangan Muhammad As-Safarini Al-Hanbali. Seterusnya menurut pandangan Utsman Muhammadi, Ahli Sunnah wal Jamaah dimaksudkan sebagai ajaran dan amalan yang berasal daripada Nabi Muhammad dan para sahabat. Sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad dan para sahabat membawa ajaran Islam. Justru itu, ajaran Islam ini adalah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Antara ciri-cirinya didapati daripada hadis yang menyebut umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan dan yang selamat hanya satu, iaitu mereka yang dipanggil sebagai jamaah yang selamat dan benar. Jemaah itu dipanggil Ahli Sunnah wal Jamaah lah, yang berpegang pada dasar hidup Nabi dan para sahabat. Dan mereka adalah sunnah wal jamaah. Jadi hadis mana yang diorang kata tu kan? Okey, jadi hadis yang diorang ambil adalah daripada Muawiyah bin Abi Sufyan bahawa Nabi bersabda, "Alla inna min qablikum min ahlil kitab iftarafku ala snaini wa sya'bain mi'atain wa inna hazihi mi'atan sataftariku ala salasi wa sab'in sanatani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah." Jadi maksud daripada hadis ini iaitu, ketahuilah sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum daripada kamu telah berpecah kepada 72 atau 73 golongan. Dan golongan ini, Islam akan berpecah kepada 73 golongan dan dua golongan akan ke neraka dan satu golongan akan ke syurga, iaitu Al-Jamaah. Oleh itu,
kat sini nak cakap ada 73 golongan yang sesat ataupun 72 dan hanya 2 je yang benar, iaitu sunnah wal jamaah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu adalah pandangan daripada menurut Usman Al-Muhammadi. Baiklah, seterusnya saya akan pergi definisi menurut Al-Baghdadi. Okey, Al-Baghdadi menyatakan bahawa ahli sunnah wal jamaah ini adalah terdiri daripada golongan yang berpegang pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dan kekal sehingga manhaj sehingga hari ini. Oleh itu, ciri-cirinya menurut Al-Baghdadi iaitu yang pertama adalah Al-Hadis dan Ar-Rai, iaitu ahli hadis. Okey, seterusnya mereka adalah golongan yang bersepakat tentang perkara tauhid dan sifat Allah. Mereka juga mengakui isi kandungan Al-Quran dan tidak menghalalkan yang haram. Which mean kalau benda tu dah haram, memang haram. Dia tak akan menghalalkan benda yang haram. Okay. Dan seterusnya menurut Imam Al-Murtada Al-Zabidi dalam kitabnya As-Sa'adah Muttaqin mengatakan ahli sunnah wal jamaah ini adalah golongan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi golongan ni ada dua, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ciri-cirinya, kedua-dua ni adalah mengikuti manhaj Al-Quran dan hadis dan berpegang pada ajaran yang diwarisi dari generasi awal Islam lagi, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okay. Itu adalah antara beberapa definisi-definisi ahli sunnah wal jamaah menurut beberapa tokoh. Jadi, oleh itu, menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, daripada beberapa kita dah lihat daripada definisi-definisi ahli sunnah wal jamaah, oleh itu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengatakan golongan ahli sunnah wal jamaah ini adalah golongan yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, menerusi para sahabat, tabi'in ini yang setia bersama mereka dalam prinsip-prinsip akidah syariah dan akhlak. Okay, dari segi-segi tiga itulah mereka juga berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikut manhaj salaf dan khalaf, dan ini adalah dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka berpegang pada Al-Quran dan sunnah sebagai pegangan mereka. Okay. Itu adalah daripada maksud definisi ahli sunnah wal jamaah. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskan lagi dengan golongan ahli sunnah wal jamaah. Okey, menerusi daripada yang saya jumpa daripada jurnal ataupun kajian, Al-Baghdadi iaitu 429 Hijrah dalam kitab yang tersohor beliau iaitu Al-Faraq Bain Al-Firaq 1 mengelompokkan beberapa golongan yang termasuk dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah ada 8. Okey, di sini saya akan terangkan satu-satu. Pertama sekali iaitu golongan ilmu dan tauhid dan kenabian. Okey, golongan ilmu tauhid ini adalah golongan yang menguasai segala ilmu berkaitan dengan tauhid, tentang balasan baik buruk Allah, hukum hakam yang diberikan, yang mengikut jalan al-syifatiyah tanpa unsur tashbih dan taklid. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama fiqh. Ulama fiqh ni adalah terdiri daripada ahli ar-rai dan ahli hadis. Seperti yang mana menurut Abu Al-Baghdadi sendirilah cakap ahli hadis dengan ahli ar-rai, iaitu ahli hadis. Mereka ni termasuk juga ulama fiqh ni juga termasuk dengan para ulama daripada mazhab seperti Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Ahmad, dan mereka berdua berpegang kepada prinsip al-sifatiyah dalam persoalan akal. Okey, yang ketiga, golongan ahli sunnah. Siapakah golongan ahli sunnah ni? Golongan ahli sunnah ini adalah golongan yang menguasai ilmu pengambilan sunnah yang boleh membezakan antara sunnah yang sahih, lepas tu sahih ataupun tidak, serta mengetahui tentang al-jar wa ta'dil. Okay. Itu adalah golongan ahli sunnah. Seterusnya, golongan pakar bahasa. Pakar bahasa dari segi apa? Yang menguasai ilmu qiraat Al-Quran, tafsir yang selaras dengan pegangan ahli al-sunnah wal jamaah. Seterusnya yang keenam iaitu golongan ahli zuhud dan sufi. Siapakah golongan ini? Golongan ini adalah yang memperoleh ilmu ma'rifah, redha dengan takdir dan bertawakal kepada Allah tanpa adanya perasaan riak. Dan seterusnya, tentera Islam. Menurut Al-Baghdadi, tentera Islam ini adalah mereka yang berjuang
di perbatasan umat Islam seperti mempertahankan kawasan dan menyebarluaskan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Dan akhir sekali iaitu rakyat awam sendiri yang berpegang teguh kepada ajaran ulama ahli sunnah wal jamaah yang merujuk kepada dalam hal agama dan tidak mengikuti bid'ah yang sesat. Okay, ini adalah uh, 8 golongan ahli sunnah wal jamaah yang menurut Al-Baghdadi. Baiklah, setelah saya menerangkan definisi dan golongan ahli sunnah wal jamaah, kita teruskan lagi dengan apakah manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah. Okey, kita akan lihat daripada menurut fahaman Imam Abu Hasan. Okey, Imam Abu Hasan dia menjelaskan bahawa manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj yang kukuh sebagai pegangan akidah beliau yang berdasarkan metodologi perhujahan beliau dalam menjelaskan masalah-masalah berkaitan dengan akidah dan menolak fahaman-fahaman yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jamiyah dan banyak lagi lah ajaran-ajaran sesat yang menyelewengkan agama Islam itu sendiri. Okey, antara manhaj Abu Hasan Al-Ash'ari adalah yang pertama sekali adalah mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala daripada bersifat dengan sifat yang kekurangan dan daripada sebarang bentuk penyerupaan dengan makhluk. Maksud kat sini, dia tidak menyifatkan Allah adalah seperti makhluk. Sifat Allah adalah berbeza dengan makhluk. Tidak boleh menyerupai makhluk. Yang kedua, mengisbatkan sifat 20 bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, menetapkan bahawa Al-Quran merupakan kalam Allah dan bukannya makhluk. Ini adalah berbeza dengan fahaman Mu'tazilah di mana mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Okay. Yang keempat iaitu menetapkan bid'ah terbahagi kepada dua iaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Yang kelima iaitu tafwid dan takwil bagi ayat-ayat mutasyabihat. Okay, ini adalah antara manhaj menurut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Dan seterusnya, kita teruskan lagi, ia disusun dengan lebih tersistem dan teguh oleh dua tokoh, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari sendiri dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Okay. Yang pertama iaitu berpegang kepada sumber perundangan utama Islam. Apakah sumber utama itu? Iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas. Yang kedua, ajaran Islam itu dia merangkumi kepada akidah, syarak, akhlak. Ketiga ini penting. Yang ketiga, mengikuti Al-Quran dan hadis yang telah diiktiraf, di mana Al-Quran yang digunakan adalah Al-Quran yang dihimpunkan oleh para sahabat dan hadis daripada imam-imam besar terdahulu, iaitu dari sahabat ke tabi'i dan seterusnya. Dan keempat iaitu menerima semua sahabat sebagai bersikap adil, di mana terutamanya para khalifah al-Rashidin, di mana dari segi pemahaman akidah, pemahaman fiqh tu tidak tertumpu pada satu mazhab sahaja, kerana kita ada empat mazhab. Jadi bersikap adil lah kepada empat-empat mazhab tersebut. Maksudnya menghormati setiap pandangan daripada keempat-empat mazhab. Yang kelima iaitu percaya kepada perkara gaib. Iaitu apakah perkara gaib tersebut? Seperti neraka, syurga, kubur dan banyak lagi perkara-perkara gaib. Dan terakhir, mereka ini adalah tidak mudah mengkafirkan sesama Muslim. Tetapi ia akan mengkafirkan Muslim tersebut kecuali sekiranya ada hujah yang kuat untuk memperkuatkan hujah mereka. Okey, itu adalah beberapa manhaj yang telah disusun sendiri oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan kepada prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey, yang pertama sekali iaitu menetapkan hakikat-hakikat suatu ilmu tersebut. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan menetapkan hakikat suatu ilmu tersebut? Mereka Ahli Sunnah wal Jamaah bersepakat bahawa ilmu-ilmu tersebut mengikuti pengertian yang difahami oleh para ulama itu sendiri. Sedangkan mereka menafikan ilmu-ilmu yang lain, menafikan ilmu dan lain-lain sifat ar-rad yang dianggap sesat. Sebagai contoh, golongan al-sufos
sofis. Golongan ni kira sesat lah. Jadi, apakah yang dimaksudkan menetapkan hakikat tersebut? Seperti yang kita tahu, ahli sunnah wal jamaah ni dia menggunakan syariat Al-Quran, As-Sunnah dan ahli ijma' ulama itu sendiri. Jadi, ahli sunnah wal jamaah ini akan menghukumkan mereka kafir sekiranya golongan tersebut mengatakan bahawa tidak ada hujah pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana pada dakwaan mereka, para sahabat yang telah mengubah sebahagian daripada ayat Al-Quran itu sendiri dan melakukan pengubahan daripada Al-Quran. Contohnya adalah golongan Syiah. Golongan Syiah ni telah mengubah ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey, itu adalah dari segi menetapkan hakikat suatu ilmu lah. Seterusnya iaitu prinsip yang kedua, iaitu alam itu ialah sesuatu selain daripada Allah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, mereka bersepakat bahawa alam itu ialah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana selain daripada Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya yang azali itu semuanya adalah makhluk yang diciptakannya. Maksudnya Allah yang menciptakan semua ni lah. Dia adalah merupakan pencipta alam, bukannya makhluk, dan merupakan pencipta, bukan dari jenis alam, bukan dari jenis sesuatu bahagian ataupun juzuk alam. Maksudnya Allah memang adalah pencipta segalanya, di mana alam ini, bagi mereka alam ini terdiri daripada zat dan sifat, iaitu jauhar dan a'rad. Ahli sunnah wal jamaah juga mengajarkan bahawa sifat al-jauhar tidak boleh dibahagikan. Dan akhir sekali ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa adanya para malaikat, syaitan, makhluk-makhluk dalam alam ini. Itukah yang dimaksudkan alam itu adalah sesuatu selain daripada Allah. Maksudnya dia tidak menyamakan makhluk dengan Allah. Kerana makhluk berbeza dengan Allah kerana Allah itu adalah pencipta. Baiklah, seterusnya prinsip yang ketiga. Prinsip ketiga iaitu suatu peristiwa itu berlaku Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikannya. Di mana semua benda yang berlaku adalah kerana Allah Taala. Golongan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa semua peristiwa ini adalah berlaku disebabkan Allah yang menjadikannya. Di mana ahli sunnah wal jamaah telah menghukumkan kafir kepada Tumamah dan pengikutnya. Tumamah ni adalah merupakan salah satu daripada ajaran yang sesat, di mana mengatakan iaitu mereka adalah daripada golongan Qadariyah, iaitu mengajarkan bahawa perbuatan manusia ini itu tercipta dengan sendiri. Maksudnya dia tercipta dengan sendiri tanpa pembuatnya, tak ada siapa yang melakukannya. Okey. Lepas tu ahli sunnah wal jamaah juga mengajarkan bahawa pencipta alam itu adalah pencipta bagi jisim dan a'rad. Sedangkan tidak. Ini berlawanan dengan pendapat Muammar dan para pengikutnya, di mana golongan Qadariyah mengajarkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak menciptakan sesuatu pun daripada a'rad dan yakni sifat yang ada pada jisim-jisimnya. Oleh itu, ia hanya menjadikan jisim-jisim sahaja. Bagi mereka, jisimlah yang menjadikan a'rad tersebut. Sedangkan Allah sendiri, menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjadikannya. Okey, prinsip yang terakhir yang saya akan terangkan iaitu berkaitan dengan meyakini sifat-sifat Allah Ta'ala. Seperti yang kita tahu, antara sifat-sifat Allah iaitu ilmu, qudrah, hayat, irada, sama adalah merupakan beberapa sifat-sifat Allah. Oleh itu, semua sifat itu adalah azali lagi kekal. Tetapi menurut Mu'tazilah, mereka menafikan semua sifat-sifat azali ini. Jadi bagi Mu'tazilah, mereka mengatakan bahawa Allah itu tidak ada bagi Allah sifat kudrat seperti ilmu, kudrat, sifat kudrat, ilmu, hayat dan banyak lagi, dan menafikan bagi Allah kalam yang baharu. Maksudnya mereka menafikan sifat Allah ni lah. Menurut ahli sunnah wal jamaah, mereka wal jamaah menafikan sifat kepada zatnya adalah bermakna menafikan apa yang disifatkan zat, sebagaimana mereka menafikan perbuatan bermakna menafikan pembuat tersebut. Which means Allah tidak melakukan perkara tersebut. Okey, jadi itu adalah beberapa prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah.
Baiklah, setelah saya membentangkan tentang apakah yang dimaksud dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, apakah kelompok dia, apakah prinsip dia dan juga apakah manhaj tersebut, salah satu soalan yang saya dapati ialah bagaimanakah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ini dapat membantu kita membentuk kesejahteraan masyarakat yang Islam. Jadi yang pertama sekali, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah kita dapat mengekalkan kesejahteraan masyarakat Islam dengan mengekalkan kesatuan dan keharmonian, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah ini sendiri menekankan prinsip kesatuan, iaitu apa yang dimaksudkan prinsip kesatuan tersebut, iaitu ukhuwah dan perpaduan dalam kalangan umat Islam ini sendiri, iaitu kita dapat hindarkan daripada berlakunya perpecahan yang disebabkan perbezaan pandangan. Sedangkan kat sini kita ada banyak mazhab. Okey, lepas tu dia mengutamakan perdamaian dan bertolak ansur daripada berlakunya perpecah belahan. Okey. Yang kedua, dengan adanya prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah ini juga kita dapat membentuk akhlak yang mulia. Sebagaimana dari ajaran agama Islam itu sendiri mementingkan akhlak mulia yang perlu dilaksanakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, sifat jujur, sabar, adil, itu semua adalah daripada salah satu daripada sifat Nabi Muhammad SAW. Dengan ini kita dapat membentuk individu yang dapat berakhlak mulia, seterusnya dapat menyumbang kepada masyarakat yang bertanggungjawab dan beretika. Sebagai contoh, dari segi konsep berbuat baik kepada jiran dapat diterapkan di mana kita menggunakan prinsip daripada Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Yang ketiga, kita dapat menjaga keseimbangan dalam beragama, di mana Ahli Sunnah wal Jamaah ini telah menolak ekstremisme dan yang fahaman ekstremis dan golongan yang keterlaluan dalam beragama dengan menekankan sikap wasatiyah, iaitu berkesederhana, dan prinsip inilah yang mendorong umat Islam pada hari ini untuk bersikap sederhana dan menghindari sikap yang fanatik yang melampau. Okey, jadi ini dikatakan kerana sifat tersebut boleh membawa kepada ketegangan ataupun konflik masyarakat. Seterusnya, agama Islam sendiri dapat menjaga sumber ilmu yang sahih. Sebagaimana pegangan ilmu Ahli Sunnah wal Jamaah ini sendiri adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ia berpegang pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Dia menjaga kesucian ajaran Islam itu sendiri daripada pemahaman yang menyeleweng. Oleh itu, dengan ini ia dapat memastikan ajaran agama Islam ini dapat disampaikan dengan benar tanpa adanya isu penyelewengan. Dan ia bersesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pembimbing masyarakat ke arah kesejahteraan dan kebenaran. Dan akhir sekali, iaitu menyokong sistem keadilan, di mana kat sini ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri adalah mementingkan keadilan sosial dan tanggungjawab terhadap masyarakat itu sendiri. Prinsip ini dapat menggalakkan pemimpin serta masyarakat untuk sentiasa berlaku adil dalam semua perkara. Sebagai contoh, dari segi menjaga hak-hak individu, mencegah penindasan dan banyak lagi. Dengan adanya keadilan ini, maka wujudlah masyarakat yang harmoni, sejahtera dan adil dari segala perkara. Okay, itu adalah daripada jawapan daripada bagaimanakah prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri itu dapat membantu membentuk kesejahteraan masyarakat Islam. Jadi kesimpulan daripada pembentangan saya pada hari ini iaitu, kesimpulannya Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah sebagai peranan yang penting dalam membimbing umat Islam untuk berpegang teguh pada ajaran yang sahih, iaitu ajaran Nabi Muhammad SAW, iaitu Islam, menjaga kesatuan dan menghindari perpecahan belah dengan berlandaskan prinsip keimanan kepada Allah, ketaatan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta pendekatan sederhana. Mazhab ini membantu membentuk masyarakat Islam yang modis, adil dan berakhlak mulia. Prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah inilah yang menjadikan asas yang kukuh bagi umat untuk menghadapi cabaran dunia pada masa kini, iaitu zaman moden, sambil mengekalkan perpaduan dan kesejahteraan umat Islam.
Baiklah, terima kasih. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.